Okay, so Assalamualaikum, selamat petang. So kalau masa kita sambung je lah. So, harapnya ada yang share device ke? Again, ada yang share device ke? Kalau tak ada yang share device, bagi tahu saya. Bagi tahu saya pula. Kalau siapa yang share, sila bagi tahu saya. Yang sebab saya track nama anda lah untuk masuk ke dalam meet ni. Sekiranya ada, nama awak ada. Kalau tak ada, nanti saya anggap tak ada kehadirannya. Okay. So petang ni kita sambung. So pagi tadi kita dah habis 4.4 intermolecular forces, and then kita nak masuk berkenaan dengan subtopik yang terakhir iaitu 4.5 iaitu metallic bond. Okay, kita tengok untuk metallic bond. Okay, so dalam 4.5 metallic bond ni saya percakap pada ada dua part. Yang pertama, part pertama kita tengok untuk apa linear objektif. Supaya yang pertama adalah untuk explain, supaya dapat explain macam mana formation of metallic bond menggunakan elektron-C model. So sebenarnya kalau siapa buat EYP, perasanlah bila dia kata suruh explain berkenaan apa itu metallic bond, dan by using elektron-C model, macam itulah dia punya lukisan elektron-C model yang macam UIP itulah. And then metallic bond kita boleh relatekan dengan properties of metal. Saya rasa ni dalam engineering ada malleability, ductility, electrical conductivity, thermal conductivity. Macam mana metallic bond boleh relate, kita boleh relatekan dengan properties of metal ni. And then kita nak tengok macam mana kita nak explain faktor yang affectkan awak punya kekuatan metallic bond. Okay, so kita tengok dulu metallic bond tu apa. So metallic bond adalah electrostatic forces between positive metal ion daripada metal. Sebab kena ingat metal kan dia akan donate dia punya elektron untuk jadi positif metal ion, dan juga delocalized elektron. Kita panggil sebagai C delocalized elektron. Kenapa C? Sebab dia macam buih-buih di lautan gitu. Dia sentiasa bergerak, dan kita panggil delocalized sebab kita panggil, kalau localized maksudnya dia local, dia setempat. Kalau delocalized meaning dia tidak setempat lah, dia sentiasa bergerak lah sebenarnya. Kita nak bagi tahu elektron tu dia kecil-kecil kan, macam buih dekat lautan, dia sentiasa bergerak. Sebab tu nama terms kita panggil sebagai C of delocalized electron. Memang kena guna terms of delocalized electron bila kita nak explainkan berkenaan dengan metallic bond. Okay, so next, sini lah bentuknya. So metal ion, ingat metal positif ion kan tak bergerak, yang bergerak hanyalah awak punya elektron saja. Elektron tu secara rawak lah, randomly lah berada pada berdekatan dengan metal ion. So dia punya attraction forces between diorang ni, elektron dengan positif metal ion, terjadilah metallic bond. So kita relatekan dengan dia punya properties. So yang pertama malleability, saya rasa awak lagi hebat ni. Malleability, kenapa dia boleh malleability? Sebab dia boleh press into different shape. Contohnya emas, copper, kita boleh press into different shape. Contohnya di cincin ke apa ke. Ductility, kalau ductility pula kita boleh pull menjadi strength untuk wire. Contoh copper lah, copper selalunya kita akan jadikan sebagai wire. And then kenapa kita boleh ubahkan dia punya shape tu, dia punya shape ataupun dia punya bentuk tu. Kenapa? Sebabkan dia takkan, bila sufficient force apply to the metal, so one layer of metal can slide over another without disrupting the metallic bond. Bagusnya metal ni, dia punya metallic bond masih lagi, ikatan dia masih lagi kukuh. Sebab kenapa? Nanti yang contoh bila kita nak dia boleh shape tu, sebabkan dia punya atom tu atas ni saja yang bergerak. Bila kita ketuk ke apa ke, dia hanya slide je. Tapi dia punya metallic bond masih lagi kuat lah. Itu adalah relatekan antara properties metal dengan metallic bond. Ni kenapa? Kenapa tu kena tahulah. Which is dia boleh slide
over one another. Dia boleh slide, dia punya one over another, punya metal, punya atom tu without disrupting the metallic bond. So ini untuk kes yang dua properties ni lah. Kenapa kita boleh press ataupun kita boleh change dia punya shape. Okay, kalau untuk properties berkenaan dengan electrical dengan thermal conductivity, kenapa pula metal boleh conduct electrical dengan thermal conductivity? Disebabkan C of delocalized electrons tu tadi. Sebab ingat balik elektron yang bergerak. So kalau contoh heat, elektron tu yang akan bawa heat tu, haba tu ke kawasan daripada panas ke sejuk. Ini tak nampak ni. So movement of the delocalized electron facilitates the thermal conductivity lah ni sebenarnya. So positive charge masih lagi tetap kawasannya, cuma yang bergerak elektron. So elektron tu yang akan bawa haba. So ini untuk thermal, yang ni untuk electrical conductivity. So kalau baca tadi, untuk electrical conductivity, dia akan move daripada negatif electrode to positif elektron. So elektron tu daripada negatif akan pergi pada kawasan positif. Maksud contoh yang ni daripada negatif dia akan pergi kawasan yang positif. Sebab tu dia boleh conduct electrical conductivity. Kalau untuk thermal, kenapa dia carry kinetic energy? Daripada panas, masa ni panas ataupun hot kepada tempat sejuk, cool, disebabkan oleh C delocalized electron tadi. Untuk yang dua conductivity ni, kalau tadi dia berkenaan dengan dia boleh slide, awak punya metallic punya atom dia boleh slide, sebab tu kita boleh press macam-macam bentuk awak punya metal. Kalau untuk conductivity, dia punya reason sebabkan dia punya C delocalized electron. So sila bezakanlah reason tu. Okay, kita nak relatekan strength metallic bond dengan apa faktor yang mempengaruhi kekuatan metallic bond. Kita tengok pada yang ni pertama, kita tengok pada dia punya valence elektron metal tersebut. Kedua, sekiranya valence elektron dia adalah sama, baru kita tengok pada radius. Ini yang kedua. Baru tengok radius. So strength metallic bond adalah directly proportional dengan valence elektron. Lagi banyak valence elektron untuk sesuatu atom ataupun metal tersebut, lagi kuatlah dia punya metallic bond. Tapi kalau contoh valence elektron dia sama, tengok pada radius. Kalau radius dia lagi besar, maksudnya strength dia lagi lemah. Kalau radius lagi kecil, maksudnya strength dia lagi kuat. Itu contoh. Dalam UYP juga dia tanya kenapa sodium, antara sodium dengan magnesium, tak salah saya, kenapa boiling point dia berbeza. So dekat sini awak kena explain lah. Tak jawapan. Okay, awak kena explain, kena explain berkenaan dengan valence elektron. Kalau tengok valence elektron untuk sodium adalah satu je kan dia punya valence elektron. Kalau magnesium pula 2 valence elektron. Sah-sah lain lah. So lagi banyak awak punya valence elektron, apa nak tulis elektron, meaning lagi stronger lah awak punya metallic bond. Sebabkan tu dia punya boiling point untuk magnesium lagi tinggi untuk metal magnesium tu lah. Sebabkan dia punya metallic bond lagi kuat. So kita boleh explain more energy needed to overcome awak punya metallic bond for magnesium tadi. Sebab magnesium dia lagi banyak valence elektron, so sebab tu lagi kuatlah dia punya metallic bond. Okay, ni kalau difference valence elektron. Contoh lain di mana valence elektron sama, Na dengan K. K potasium. Na dengan K potasium dengan K lah. Okay, so kalau ingat balik diorang ni group 1. So diorang ni mempunyai valence elektron sama, satu valence elektron. So bila sama valence elektron, barulah kita tengok size. Sebab valence elektron sama, baru tengok size. Kalau kat sini kita boleh dapat tahu kan bila down the group, size dia lagi besar. Meaning awak punya Na paling kecil. Size Na smaller.
Anda kena ingat size pula. Kalau potasium bigger. So ingat balik dia punya relate kan, dia punya faktor tadi. Lagi besar size, lagi lemah awak punya metallic bond. So ni metallic bond dia akan lagi, maksudnya sodium akan lagi kuat metallic bond. Metallic bond sodium akan lagi kuat daripada metallic bond awak punya potasium. So sah-sah lah awak punya sodium, punya boiling point untuk sodium lagi tinggi daripada potasium. Ni difference lah dia punya faktor. Ni kalau valence elektron different. Ni kalau awak punya valence elektron sama. Bila sama baru kita tengok pasal size. So ada dua faktor yang mempengaruhi metallic bond saja. Just tahu je lah tu. Kena tahulah dia group mana, nak tahu daripada group kan, tahu daripada dia punya electronic configuration. Okay, so settle pasal metallic bond. So, kita tengok part yang kedua untuk 4.5, iaitu kita nak relatekan boiling point dengan melting point dengan molecular structure pada period 3, group 1 dengan group 17. Okay, kita nak kaitkan dia punya boiling point dengan dia punya type of bonding ataupun dia punya intermolecular forces untuk elemen, 3 elemen dalam period ni je lah. Period 3, group 1 dengan group 17 sahaja. Ni kena tahu je lah. Okay, contoh ni period 3. Okay, kalau untuk period 3, yang pertama kita tengok untuk period 3, nak tengok pada boiling point dengan melting point. So kalau perasan, dia kalau across period makin ke Al, perasan makin tinggi sampai ke Si. Tapi bila start pada phosphorus, sulfur, lepas tu klorin dengan argon, dia punya boiling point dengan melting point berbeza-beza. Kenapa? Kenapa kita ada pecahan kepada, untuk period 3 kita ada pecahkan kepada 3 separate 3 part. Di mana sebab dia depends pada type of bonding ataupun forces yang ada pada awak punya molekul tersebut. So kita dividekan kepada 3 part. Kita tak boleh selalu sekali harumkan tengok dia punya reason tu. Tak boleh, kita kena bahagikan kepada 3 part untuk period 3 saja ya. Untuk period 3 di mana kita akan bahagikan Na sampai Al, part yang pertama. Okay, lepas tu Si ni part yang kedua, dia sorang-sorang je. Dia sorang-sorang je. And then phosphorus hingga argon adalah part yang ketiga. Kita tengok satu-satu part dulu. Okay, kalau yang pertama Na hingga Al. So dia makin meningkat. Ingat balik baru kita belajar pasal metallic bond. Makin ke Al dia punya elektronik pula. Dia punya valence elektron untuk aluminium kan lagi tinggi. So kita tengok part yang pertama. Reason dia kenapa valence elektron dia tadi increase bila across period group berlainan, valence elektron berlainan. Untuk aluminium ada 3, magnesium ada 2. Sodium ada 1 sahaja. So memang sah-sah lah bila makin banyak awak punya valence elektron, makin kuat awak punya metallic bond. Lagi kuat sebab tu dia punya boiling point dia lagi tinggi sebab more energy needed to break the metallic bond yang untuk lagi-lagi untuk Al. Okay, ni tak kisahlah, ni senang lah sebab metal. Ingat metal dia ada metallic bond. Metal hanya ada metallic bond saja. Okay, dia bukan buat ionic bond dia metal, dia sorang-sorang. Na dengan Na, dia Na, Mg dengan Mg. Okay, kita tengok pada part yang kedua itu Si. Si ni sorang-sorang je. Dia kalau tengok pada period 3 tadi, dia paling tinggi boiling point. Memang terpaling tinggi dan juga dia punya melting point yang terpaling tinggi dalam period 3. Kenapa? Sebab dia form giant covalent structure. Ni kena tahu dia punya term. Ni kena tahu dia punya term. Silikon akan form covalent, giant covalent structure. Ni kena tahu. Ini memang kena tahu dia punya terms dia. Maksudnya silikon dia bukan seorang-seorang. Dia akan form giant covalent structure dengan silikon yang lain. Nama pun covalent. Dia akan bonded secara covalently. Iaitu dia secara macam tu bentuk dia. Nampak kan besar sebab tu nama dia giant. Ni semua ni silikon lah ni. Silikon. So dia bonded
secara ni adalah covalent bondnya. Kalau tengok dalam rujukan pun sama je lah. Terms dia memang kita guna sebagai giant covalent structure. So dia akan bonded secara tetrahedrally. Apa pasal secara tetrahedrally ni satu silikon ni ada 1, 2, 3, 4 secara tetrahedrally dengan silikon yang lain. Bentuk macam tu, memang bentuk tetrahedral. Okay, so bila ingat balik covalent bond adalah antara bond yang paling ataupun forces yang paling kuat. Dia adalah intermolecular forces yang paling kuat. Bukan dia ada intramolecular forces which memang kita bagi tahu, saya bagi tahu awal dia adalah paling kuat. So memang lagi banyak tenaga yang diperlukan nak break. Ni covalent bond tau, bukannya forces. Ada covalent bond. So bila macam tu, memanglah dia punya boiling point memang very high untuk period 3. So part yang pertama dia berkenaan dengan metallic bond. Part yang kedua berkenaan dengan silikon. Silikon, kenapa dia silikon paling tinggi? Sebab dia form giant covalent structure di mana dia form secara tetrahedrally dengan silikon yang lain. Itu term yang kena tahulah, dia giant covalent structure. Nanti kita jumpa lagi term ni kot dekat masa sampai lupa. Mungkin dah tak jumpa. Lupa dah, tak apalah, nantilah. Okay, kalau untuk part yang seterusnya, part yang ketiga last tu phosphorus, silikon dengan klorin dengan argon. Dia non-metal, kan ingat balik dia semua ni non-metal. So dia akan wujud secara kita panggil sebagai simple molecular structure. Di mana kalau P dia wujud sebagai P4, kalau S sebagai, maksudnya wujud tu dalam masa, bukan dalam masa, maksudnya sekarang ni secara room temperature dia akan wujud sebagai P4. Kalau sulfur akan wujud sebagai S8. Kalau klorin, kan awak selalu jumpa klorin, mana awak jumpa klorin atom? Awak selalu jumpa mesti Cl2. Jarang jumpa dalam bentuk Cl sahaja. Dia secara naturalnya dia akan wujud secara Cl2. Cuma kalau argon memang argon lah, sebab argon memang secara natural, sebab secara semula jadinya memang wujud secara argon saja. Dia tak ada jadi Ar2, tak ada. Okay, so dia memang wujud macam ni. So nama dia kita panggil term dia simple molecular structure. Kalau part 1 metallic bond, metallic structure ataupun metallic solid. Kalau silikon tadi giant covalent structure. Untuk yang phosphorus hingga argon kita panggil sebagai simple molecular structure. Sebabkan ingat balik dia non-metal, dia tak ada metallic bond. Dia pun bukanlah hydrogen bond, so dia hanya ada van der Waals forces saja. So memanglah covalent bond dia strong, tapi ingat dia berkenaan dengan forces bila pasal boiling point. Dia punya van der Waals forces is very weak. So bila kita nak tengok berkenaan dengan van der Waals forces, kita refer pada dia punya RMM, molar mass. So van der Waals forces dia adalah proportional dengan molecular size ataupun molar mass. So kita kena kira lah P4S8C2 dengan AR. So kalau kira susunan molar mass dia adalah yang paling tinggi adalah S8. Paling rendah dia punya molar mass adalah AR. So daripada RMM ni, bila susunan macam ni, kita tahulah memanglah S akan lagi tinggi dia punya boiling point, diikuti oleh P sebab P dia punya molar mass kedua tertinggi. So P pun dia punya boiling point akan kedua tertinggi, diikuti oleh Cl2. Last kali adalah argon. So argon kenapa paling rendah boiling point? Disebabkan dia punya RMM, molar mass dia paling sikit, van der Waals forces dia paling lemah, less energy needed to overcome awak punya van der Waals forces, sebab tu boiling point dia sikit. Itu je lah sebenarnya. Tapi susunan jadi SPClAr gitu. So semua faham setakat tu? Boleh ke? Boleh. Ni sebenarnya baca je. Tapi kena faham term sudah tadi lah. Na sampai Al, metallic bond, metallic solid. Metal solid sebab dia metal, so dia solid.
kita panggil term metalik solid sebenarnya. And then kalau Si dia akan form giant covalent structure. Kalau phosphorus hingga argon kita panggil sebagai simple molecular structure. So bezakan kalau metalik solid tadi dia ada metallic bond, Si dia guna covalent bond, P sampai Ar ni dia guna van der Waals forces sahajalah. So ni kena tahu jugalah sebab soalan boleh tanya kenapa dia punya boiling point ni berbeza, disebabkan apa. Okay, kita tengok pula group 1 dengan group 17. Kalau tengok dia punya boiling point, bila kita down the group berbeza down the group dia punya metallic bond, metallic bond lagi pula. Bila kita tengok boiling point untuk down the group 1 dengan down group 17 berbeza. Kalau group 1, down group 1, dia punya boiling point ataupun melting point akan makin menurun, decrease. Melting dengan boiling point decrease. Tapi however for group 17, when we down the group, melting point and boiling point increase. Terbalik. Okay. Kenapa pula agaknya kenapa? Agak-agaknya kenapa? Ada siapa boleh ni? Sebab saiz dia makin besar. Sebab apa? Sebab apa Zikri? Sebab saiz dia makin besar. Tak dengar. Ya Allah, tak dengar pula aku ni. Saiz. Zikri cakap saiz. Zikri Sebab saiz ke Zikri? Saiz makin besar. Ya, kalau group 1, bila ingat balik, bila down the group, dia saiz dia makin besar. Tapi kalau group 17 pun, saiz dia makin besar juga. Tapi kenapa melting point dia dengan boiling point dia makin tinggi? Dia terbalik dengan group 1 ni. Pula dah. Macam mana nak explain pula dah. Both memang dia punya saiz dua-dua makin bila down the group akan makin besar. Cumanya kenapa group 1 boiling point dia makin rendah. Kalau untuk 17 makin tinggi pula. Sudah. Okay, tak apalah. Maksudnya awak tahulah juga sebenarnya bila dia down group, dia punya atomic radius dua-dua memang makin increase. Yes, betul. Tapi beza, ingat balik, group 1 dia berkenaan dengan metal. Group 17 adalah non-metal. So bila metal, memanglah dia punya bila makin besar radius, ingat balik, dalam group 1 dia punya valence elektron dia pula sama, same, sebab group 1 valence elektron dia satu elektron sahaja. So ingat balik tadi dia punya faktor yang mempengaruhi metallic bond, valence elektron sama, tengok pada size. So bila size makin besar, memanglah lagi lemah awak punya attraction between nucleus and valence elektron, menyebabkan weaker lah awak punya metallic bond. Sebab tu bila down the group, awak punya boiling point makin berkurang. Tapi beza dengan non-metal. Non-metal bukan metallic bond ya. Non-metal berkenaan dengan awak punya van der Waals forces. So bila walaupun dia punya radius dia makin besar, size tadi kalau group 1 dia pasal metal, so tapi bila dalam group 1 dia punya elektron dia sama. So kita cerita pasal dia punya radius. Tapi sekarang ni group 17 adalah non-metal. Bila non-metal dia berkenaan dengan van der Waals forces. So walaupun besar, bila kita down the group, dia punya RMM, bila down the group pun RMM dia pun lagi besar, betul? So bila lagi besar, van der Waals forces awak pun makin kuat. So melting point pun akan makin tinggi. Sebab tu beza bila down group 1 dengan down group 17. Memang sama radius dia akan makin besar. Cumanya awak kena ingat group 1 metal. Metal mesti berkenaan dengan metallic bond. So bila sebab saiz besar, metallic bond akan lagi lemah. Boiling point rendah. Kalau group 17 dia berkenaan dengan non-metal, ulang balik lah. Non-metal, van der Waals directly proportional dengan RMM. So lagi besar RMM, lagi kuatlah awak punya van der Waals forces. So untuk 4.4 ni lebih kepada pembacaan lah. Dan kalau boleh tengok balik yang UYP tu,
yang soalan subjektif tu, dia soalan dia macam tu je lah. Dia pernah keluar soalan tu, lebih kurang lah soalan tu, tapi dia minta untuk lukis apa tu namanya, dia minta suruh lukis kalsium. Dia minta suruh lukis metallic bond menggunakan si model tu, elektron si model menggunakan kalsium. So kalau tengok UIP punya answer, kalau siapa dah tengok lah, kalau tengok dia punya answer, awak punya bilangan positif, metal positif tu, positif metal ion tu, which is Ca, kalau kes ni Ca2 plus lah, dia kena sekurang-kurangnya 2. Minimum 2, lebih tak apa. Contoh kalau awak buat, dia mesti dalam bentuk peta, kita nak tunjukkan macam screenshot lah. So kalau contoh awak nak buat 2 sahaja pun boleh, tak ada masalah. Ni contoh tu Ca Okay, tapi dan juga bilangan, lepas tu bilangan elektron yang kena ada dalam awak punya metallic bond tu, si elektron si model tu kena samalah. Kalau charge dia positif 2, total ada 4, meaning awak perlukan 4 elektron. So cukuplah ada 4 elektron. Gitu. So contoh kalau awak buat sampai 3 Ca2+, maksudnya ada 6 elektron. Nanti kita masa tu pemeriksa memang kira total elektron awak tu ada berapa. So lepas ni kena make sure lah, sekiranya kena lukis ke ataupun soalan bagi dalam bentuk diagram ke apa ke, kena tahulah itu adalah elektron si model dan kena tahulah berapa bilangan elektron yang kena ada, dan juga definition metallic bond tu dia berkenaan dengan attractive forces between electrostatic forces between positif dengan negatif, dengan negative charge daripada elektron, daripada delocalized elektron. Guna terms delocalized elektron. And then tahu pula faktor yang mempengaruhi metallic bond, ada 2, valence elektron dan juga apa tu namanya, radius. Itu sajalah untuk 4.5, dan tahu juga yang berkenaan dengan yang ni pada period 3 dan pada group 17 tadi. So kalau period 3 bagi pada 3 part ni lah. Tadi part 1 metallic solid iaitu metallic bond, part 2 silikon akan menjadi giant covalent structure iaitu dia akan covalent di bonded secara tetrahedral. Part 3 dia berkenaan dengan non-metal iaitu dia berkenaan dengan van der Waals forces. Dan kena ingat untuk part 3 tadi, kena tahulah dia wujud simple molecular structure tu P4S8 Cl2 dengan AR. Memang dia guna P4S8 Cl2 dengan AR. Okay, itu sahaja untuk 4.5. Habis dah chapter 4 akhirnya. Okay, dah nak tanya? Part 1, part 2, part 3 tu makin hafal lah. 4P-S8 Cl2 tu? Yang part 1, part 2, part 3. Yang dengan part P4S8. Ya, kena hafal sebab nanti kadang-kadang dia pernah keluar soalan dia suruh susun simple molecular structure tu lah. Dia bukan susun SLAR saja, dia suruh susun simple molecular structure yang ni, yang memang P4S8 Cl2. So kalau awak tak tahu ni, tak tulis 82 betul tak? Kalau awak tahu memang S8 tu RMM dia paling tinggi, tak ada masalah. Kalau awak tak ingat, betul tak? Tak ingat pula jap, P ke S ke CL ke AR, yang mana satu pula yang punya boiling point lagi tinggi. Sudah. Ingat P, S, CL, AR je. Macam tu je. Lepas tu bila soalan susun jap, mana satu RMM yang paling tinggi? So maksudnya mana satu boiling point yang paling tinggi antara semua molekul ni. So memang kena tahu jugalah dia wujud sebagai simple molecular structure P4S8 Cl2 dengan AR. So di mana tadi saya dah bagi dia punya RMM dia. Awak just ingat RMM macam ni lah. Kiranya ingatlah ni. Terus ingat RMM dia. So maksudnya dalam kes ni S8. Wow, S8 lagi besarlah dia punya RMM. Okay, lagi nak tanya?
Tak ada. Sebab tak ada, itu saja tutorial kita hari ini. So,